Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Ini Jumaat, first Jumaat lockdown. Okey, saya dah nak masuk 3 minggu kot tak pergi semayang Jumaat. Acik semayang ni saja. But it's okay. Itu dah lumrah kita. Okay, so kita kena hidup dengan keadaan yang baru ni lah. Okay, so basically saya tak nak cerita panjang sebenarnya pasal BBMA ni. Sebab dia agak susah kalau untuk orang yang newbies. Okay, tapi sebab dalam grup ni ada yang daripada BBMA, so saya nak refresh balik, dan ada yang macam dah ada ilmu BBMA tapi dia tak faham macam mana nak guna ilmu BBMA. So ilmu BBMA ni banyak cara yang nak guna. Okay, ini apa yang saya guna dan saya buat SOP dia. Dan ini saya belajar ilmu BBMA purely saya belajar dengan Cikgu Amar, personal, okay, daripada structure, apa fungsi-fungsi dia semua. Okay, dan saya enhancekan sikit kefahaman saya ni dengan Cikgu Azlan, iaitu menggunakan multi-time frame. Alhamdulillah dengan multi-time frame ni lebih nampak dengan jelas. Cuma masalah saya bila saya menggunakan BBMA ni, saya nak TP tu saya kelang kabut sikit. Kan? Sebab saya nak TP hari-hari. Kadang-kadang BBMA ni kalau lower time frame dia tak berapa cantik sangat. Kalau higher time frame insya-Allah. So saya cari salah satu dia adalah STS21 tu lah. So dengan STS21 tu, okay, kita hanya nak tahu break DP, ada ABC, itu je yang kita nak tahu, dan kita tarik Fibo dan terus masuk. Itu je summary dia. Tetapi ada setengah TP tu tak jadi. Saya buat, kenapa tak jadi? So bila saya duduk balik, kaji balik, try connect the dot dengan ilmu-ilmu yang saya dah belajar, saya teringat apa kata break DP tu menggunakan candle arah pukul. So saya buat dan alhamdulillah benda tu successful. Dan itu yang saya pegang. Okay. Tapi hari ni saya tak nak cerita the whole sum of the story. Saya hanya nak fokus kepada BBMA. Macam mana saya tengok BBMA. Saya ada submit buku, e-book pada you guys. Okay, saya ada cerita apa fungsi-fungsi dia semua daripada mula sampai habis. Tapi yang important adalah page dekat 13 tu. Page 13 tu sangat-sangat important untuk SOP kita. Okay, sebelum kita nak tentukan yang page 13 tu, saya ada bagi recommended time frame. Okay, macam saya lebih suka kalau BBMA ni paling tinggi time frame dia adalah daily. Saya lebih suka yang tu. Saya tak suka H4 sebab dia terlalu banyak sangat. H4 ni, dan bukan terlalu banyak sebab satu hari ada 6 batang H4. So bila 6 batang H4 ni, banyak benda yang dia akan terjadi. Nanti saya tak nak ceritalah, dia ada calculation dia. Satu structure BBMA daripada extreme buy kepada extreme sell, berapa candle yang diperlukan, semua tu ada. Itu kena detail lah. Itu kena detail. Okay. So yang ini saya hanya nak cerita macam mana saya tengok BBMA multi time frame tu. Okay. So saya akan menggunakan daily sebagai saya punya time frame yang lebih besar. Kalau tak, saya akan guna weekly. Maksudnya macam tu. Okey, kalau tengok sini, macam saya, daily ni MA510 dulu. MA510 dulu ni adalah kawasan di mana MA510 dulu ataupun 510 high ni adalah kawasan di mana untuk kita nak tunggu kawasan re-entry. Kalau kita tengok BBMA adalah kawasan re-entry. So saya gunakan zone MA510 high dan MA510 dulu ni sebagai zone entry saja. Zone re-entry saja. Saya nak cari kawasan terendah ke ataupun kawasan tertinggi. Itu je. Okay, saya nak tahu ni kawasan terendah. Bila MA510 dulu adalah price terendah. Ini MA510 high, kawasan tertinggi. So biasanya dia akan bergerak daripada tinggi pergi ke rendah, rendah ke tinggi. Berapa candle daripada atas ke bawah? Kebiasaannya 5 candle. Kenapa 5? Sebab pakai MA5 dengan 10. Biasanya kadang 3, kadang 1. Tapi kebiasaan normally 5 lah sebab kita pakai MA5. So dia akan bergerak 5 hari ni. Perjalanan ni akan berjalan ke bawah ni selama 5 hari. Cukup 5 hari dia akan tunggu structure untuk dia naik balik. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Tapi dalam kepala kita just install 5 lah. Maksudnya macam tu. Tapi kena check setup. Okay. So dia akan bergerak daripada atas turun ke bawah, daripada bawah naik ke atas. Okay. Katalah kita ambil yang daripada atas ni semalam dia bergerak daripada atas. Apa yang kita nak tengok? Okay, kalau you guys tengok buku page ni, ini adalah zone re-entry MA510 high. Okay, di H4 kita hanya menunggu dia apa? Market hilang volume. Itu je. Market hilang volume ni macam mana? Daripada mid BB ke top BB. Market hilang volume.
Tapi nak sahkan market hilang volume ni, yang saya tanda ni di H4 ni, okey, sekejap saya buka di H4. Okey, saya tanda di sini, nak tahu market hilang volume ni, perlunya di H1 jadi apa? Jadi momentum sell. Nampak ni? Ni belum ada momentum, belum ada momentum. Di sini ada momentum. So dia dah mengesahkan dia. Nampak? Bila sini mengesahkan ada momentum sell, okey. Bukan momentum sell, maafkan saya. Di sini kita perlukan candle arah kukuh. Nampak ni? Saya besarkan sikit. Saya besarkan sikit dia. Nampak tak ni? Ada candle arah kukuh di sini. Di zone ni tadi kan? MHV ni, MHV sell. Okey, di sini. Nampak? Ini candle arah kukuh ni. Okey, ni candle arah kukuh ni. Nampak? Dan untuk candle arah kukuh ni, okey, untuk kita sahkan candle arah kukuh ni, tu yang bestnya BBM multi time frame ni, dia mengesahkan, memvalidkan. Itu je. Ni tadi MHV H4 kan? Okey, saya buka H1, kita cari candle arah kukuh, this one, nampak? Okey, kena buka kat time frame berapa yang paling hujung? M15. Kita tengok M15. Ada tak momentum sell? Nampak? Di sini yang tempat yang kita tanda ni. Nampak? Pada masa tu tak ada. Esok tu ada. Nampak tak? Dia bagi tu kat situ. Hint dia dah bagi kat situ. Tak ada. Tapi dekat sini ada. Okay, so maksudnya market nak jalan lah. Okay, once sini dah sah, ada candle momentum. Sini ada candle arah kukuh. Okay, so apa yang kita perlu ni untuk entry? Macam biasa, entry dia dekat H4 di antara mana? Di antara mid DB ke top DB. Tu je. Ini kawasan layer kita. Maksudnya daripada sini berapa pip Daripada sini naik ke atas lebih kurang 40 pip. So you boleh layer berapa banyak kat atas ni. Kita hanya akan cut bila mana di zone ni tiba-tiba dia jadi H1 ni jadi momentum buy. Bila H1 ni dah jadi momentum buy di zone ni, you guys kena cepat-cepat cut the position. Tapi kalau tak jadi, itu kita punya rezeki. So target kita kat mana? Target kita dekat MA 510 dulu. Nampak? Daripada atas ni, kawasan semalam, dan dia turun sampai ke bawah. Itu je. Ni saya tunjuk sell lah. So kalau you guys nak buy, kita kena tunggu macam ni lah. So kat daily ni, zone MA re-entry buy. Di H4 mesti ada market hilang volume. Ketika ni ada market hilang volume ni apa? Candle close dalam BB. Nampak? Tapi untuk sahkan dia, di H1 kena jadi apa? Di H1 perlu jadi candle arah kukuh. Ketika ni ada tak candle arah kukuh? Belum ada. Kalau di sini ada candle arah kukuh, dia naik macam ni candle arah kukuh tutup dekat atas ni. Maksudnya MHB ni mungkin valid. Tapi di sini candle arah kukuh, kat sini kena jadi apa? Cepat. Nak jadi apa? Perlu jadi momentum buy dekat sini. Bila sini jadi momentum buy, cukup sini close jadi candle arah kukuh, insya-Allah market akan naik. Dia nak naik macam mana? Cari MA 510 high di daily. Itu je. Okey, clear? Itu saja. Nampak tak dekat sini kalau dia jadi candle arah kukuh, kalau you guys faham sistem STS, nampak ni, H1 ni, nampak support before kan? Dia break dan jadi candle arah kukuh. Walah. Cari di M5 dan you entry lah. Tarik ni, dia akan naik insya-Allah. Tapi kalau tak jadi, ini tak ada candle arah kukuh buy, sini tak ada momentum buy, jangan masuk. Kalau saya nak sell, you guys terpulang. Kalau you guys nak sell lah. Kalau saya tak lah, saya tunggulah dulu. Saya lebih suka saya tunggu, saya tak. Saya kita duk monitor je chat. Kita tak nak bila kita trade ni, kita nak cari setup. Once setup tu ada, kita akan masuk, kita akan set terus TP dengan stop loss. Lepas tu biar. Kita nak buat kerja lain lagi. Kita nak solat, kita nak dengan family kita nak buat kerja-kerja rumah. Tahu tak? Kita nak pergi network dengan orang. Itu cara dia. Kita hanya perlu tunggu setup saja. Once setup itu ada, insya-Allah kita boleh masuk. Okey? So rujuk page 13, rujuk video saya ni berkali-kali, rujuk berkali-kali, insya-Allah you guys akan boleh buat. Okey, cuba tengok ni STS malam 21. Okey. Ini semalam sebab market dah terus jatuh kan. Sebab dia dah bergerak daripada sini, nampak ni. Nampak ni. Bila sini candle dia break DP, sini DP candle arah kukuh kan. Ada momentum kan. Dia tuju lah. Tu dia cara dia. Nampak tak? Bila sini ada candle arah kukuh, dia break DP lah. Boleh nak pakai DP ni, boleh nak pakai sini pun boleh, tak ada masalah. Tapi ni keywords dia adalah candle arah kukuh.
Candle arah kukuh, lepas tu ada momentum sell. Sinilah kita buat ABC. Tengok saya buka di M5. Okey, nampak di kawasan ni? Sekejap saya letak fractal. Okey, nampak? Okey, di sini dia start kan? Ni ada ABC kan? You tarik ya. Tarik Fibo. Sini. Selepas daripada tu kan, nak tarik sini pun boleh. Nak tarik paling atas boleh. Tapi stop loss akan jadi besar. Okey, tengok. Itulah kawasan dia. Nampak? Sampai tak 261? Sampai insyaAllah. Okey, so sini pun perkara yang sama juga jadi. Kalau sini jadi candle arah, sini jadi candle momentum, dan lepas tu jadi candle arah kukuh, tariklah Fibo tu di M5. InsyaAllah benda tu akan tercapai. Okey, so good luck. Semoga berjaya dan saya harap bulan Jun ni kita akan all out. Kita akan cuba withdraw sebanyak mana yang boleh. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.